Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Atari bin Basir dan insya-Allah saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Kritikan Sastra Islam terhadap filem seram, analisis watak utama filem Munafik 2 dan Makmum. Kita sudah maklum bahawa mutakhir ini unsur agama telah dimula dimasukkan ke dalam pemikiran filem seram, terutamanya filem seram negara-negara Asia Tenggara seperti negara kita Malaysia dan juga Indonesia. Dan juga antara agama tersebut ialah agama Islam. Okey. Dan walaupun adanya unsur Islam dalam filem seram itu, tetapi tetap juga adanya unsur-unsur dan juga elemen filem seram yang klise lah. Contohnya adanya kewujudan entiti paranormal seperti hantu dan sebagainya, dan juga adanya bab-bab yang jump scare. Walau bagaimanapun, dengan kemasukan unsur agama juga unsur Islam, penonton dan juga penggemar filem seram dia tidak merasa janggal. Okey. Buktinya apa? Buktinya filem seram ini diterima dengan baik sehingga mampu melayakkan filem Munafik 2 untuk memenangi anugerah filem box office. Menunjukkan dia tidak janggal dan diterima dengan baik. Jadi kita mulakan dengan filem Munafik 2, di mana filem Munafik 2 ini dia merupakan sequel kepada filem Munafik yang dahulu 2 tahun sebelumnya dan masih menggunakan beberapa watak lah, antaranya Syamsul Yusof selaku Ustaz Adam. Dan filem Munafik ini Munafik 2 berakhir dengan baik, di mana kemenangan Adam, watak baik, watak daripada hak, menang ke atas Abu Jah, antagonis daripada batil. Filem Makmum pula ditayangkan pada 15 Ogos 2019, okey. Dan pada awalnya filem ini dihujani dengan pelbagai kontroversi. Dengan kewujudan hantu makmum yang mengacau orang menunaikan tahajud, maka filem ini dikatakan seolah macam mempromosi ketakutan untuk bertahajud lah. Walau bagaimanapun, tetap juga berakhir dengan benda yang positif, di mana kemenangan ganda selaku watak utama, selaku watak iaitu guru agama sekolah menang ke atas Roh Ningsih, merupakan antagonis watak utama filem tersebut. Jadi untuk kajian ini saya menggunakan analisis secara kualitatif dan saya pilih kedua filem ini kerana filem ini merupakan filem seram dan keduanya mengandungi unsur Islam. Okey, jadi saya memperuntukkan masa 3 jam lah untuk menganalisis setiap kedua filem. Dan filem ini merupakan, saya ambil kajian ini sedikit daripada kajian master saya. Oleh sebab itu saya dah tengok filem ini banyak kali, dalam 10-20 kali, untuk mendapatkan faham plot cerita, tahu watak utama dan sebagainya. So saya dah kenal pasti dah. Mulakan dengan kenal pasti watak utama kedua filem. Kita nampak di filem Munafik 2 kita ada Adam selaku protagonis dan juga kita ada Abu Jah selaku antagonis baru. Okey. Sedangkan dalam filem Makmum kita nampak kita ada Ningsih, hantu makmum dan juga selaku antagonis, dan juga kita ada Rini selaku watak utama daripada protagonis. Kemudian daripada keempat-empat watak itu tadi, saya kategorikan untuk saya kritik menggunakan dasar rajakan sastra Islam daripada Muhammad Qutub, seorang pengkritik sastra Islam yang terkemuka. Dan saya hanya ambil 2 elemen sahaja, iaitu pertama, ketepatan dan serina akhlak dalam kreativiti sastra Islam. Yang kedua, saya ambil unsur realism yang positif dan murni. Kemudian saya ikutkan, yang pertama akan jadi 01, yang kedua akan menjadi 02. Kemudian saya simpulkan, saya analisis menggunakan dua dasar itu tadi, dan saya tambah bersama sokongan dan juga huraian daripada Al-Quran dan hadis. Kita lihat 01, kod yang pertama. Ketepatan seni dan akhlak dalam kreativiti sastra Islam. Walaupun Adam dihalang oleh Salmah ibunya untuk membantu Sakinah, tetapi Adam memujuk Salmah dengan kata-kata yang bagus, tidak membantah kata-kata Salmah. Dan benda ini merupakan bersoyan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah menyatakan fala takul lahuma uffin. Okey. Dan dia tepat dengan sini akhlak dalam kreativiti Islam, kerana tidak mungkin Adam, seorang ustaz, membantah ataupun mengatakan benda yang tak elok kepada ibunya lah, bersoyan dengan wataknya selaku seorang agamawan. Tapi watak Abu Jah pula, walaupun Abu Jah dilihat membawa imej Islam, berserban, bertongkat, bercincin dan sebagainya, tetapi terjelas kesesatannya apabila Abu Jah mengajak para pengikutnya untuk meminum darah Aina kerana menjadi pengajaran kepada para pengikutnya. Dan perlu dijauhi Abu Jah sebagaimana yang dikatakan di firman Allah SWT dalam surah As-Saffat, fa'awainakum inna kunna wawin. Jadi pertepatan dengan syiar ahli Islam, kerana apabila jelas kesesatan seorang itu, maka ia perlu dijauhi dan jangan diikuti. Okey. Berbeza dengan cerita Makmum, filem Makmum. Jadi Roh Ningsih mati, tidak tenang, dan akhirnya roh itu kembali balik ke dunia untuk balas dendam kepada Kinanti dan Selamat yang menguburkan dirinya.
Jadi konsep kebangkitan roh ke dunia ini, apatah lagi untuk membalas dendam, sangat tidak bertepatan dengan segi akhlak, kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, wa minhu yurakkabul khalqu yaumil qiyamah, kerana seorang yang telah mati akan dibangkitkan hanya pada hari kiamat. Jadi konsep kebangkitan semula ini tidaklah tepat dengan segi akhlak Islam. Okey. Sifat Rini pula, Rini seorang yang lemah lembut. Jadi sifat yang lemah lembut ini sudah tentu berjaya menarik ramai orang. Jadi benda ini sangat tepat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fabima rahmatin minallahi lahum walau kunta fazan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik." Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan bermasam muka, mengeras hati, kerana ia akan menyebabkan berdakwah itu akan larilah orangnya. Jadi ia tepat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rini. Okey, seterusnya 0.2 iaitu unsur realism yang positif dan murni. Jadi apabila Adam mengetahui Salmah telah meninggal dunia, Adam merasa putus asa. Meskipun Adam seorang ustaz, watak agamawan, tapi kematian Salmah ibunya, Adam merasa putus asa dan lemah semangat. Jadi sebenarnya hakikatnya benda ini adalah merupakan fitrah manusia. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa khuliqal insanu dha'ifa, di mana memang fitrah manusia ini diciptakan lemah. Jadi ia merupakan unsur realism, reality yang positif dan murni. Walaupun Adam seorang ustaz, tapi Adam juga boleh putus asa, bersedih dan sebagainya. Okey. Dan sedangkan Abu Jahl, di mana walaupun wujudnya realiti dalam masyarakat kita yang menggambarkan sihir, tetapi benda ini adalah dilarang oleh Nabi SAW, di mana sihir merupakan satu daripada 7 dosa yang ditegah. Di mana Nabi SAW bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat", dan salah satunya adalah as-sihru. Jadi walaupun babak ini bertentangan dengan positif dan murni, tapi dia merupakan unsur realism yang berlaku dalam masyarakat kita. Okey, gangguan ningsih dalam solat sama dijelaskan oleh ganda, di mana ia sama dengan gangguan khanzab. Okey, syaitan yang mengganggu orang bersembahyang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim, "Zaka syaitan yuqalu lahu khanzab." Walau bagaimanapun, pengarah filem Makmum perlu berhati-hati agar masyarakat tak keliru menyatakan khanzab adalah hantu makmum. Bukan. Perlu berhati-hati. Okey. Dan juga Rini menunaikan solat tahajud, di mana antara keistimewaan filem Makmum mempersembahkan tentang solat tahajud. Okey, jarang dipersembahkan dalam beberapa filem. Jadi bagus kerana perbuatan tahajud ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana sebahagian daripada yunfikun, tanda-tanda orang yang di mana wa mimma razaqnahum yunfikun, di mana menginfakkan hartanya dan juga menunaikan solat tahajud di pagi hari. Walaupun selepas menunaikan solat tahajud, Rini terus menanggalkan pakaian solatnya dan memakai pakaian yang tidak menutup aurat, dan dia menunjukkan satu benda yang reti, di mana sebagai masyarakat yang beribadah namun tidak menjaga auratnya di khalayak ramai. Benda yang relati tapi tidak menutup aurat bukanlah benda yang positif dan juga benda yang murni. Jadi kita boleh simpulkan dan kita rumuskan bahawa pembikinan filem seram yang adanya unsur Islam bukanlah benda yang mustahil. Buktinya kita nampak adanya pembikinan filem Munafik 2 dan juga Makmum. Walau bagaimanapun, bila kita lihat tadi, sebahagian watak utama dalam cerita Munafik 2 dan juga Makmum tidak menepatilah dasar kritikan yang dicanangkan oleh Muhammad Qutub. Contohnya adanya dalam filem Makmum adanya kebangkitan roh selepas mati, dan juga adanya adegan sihir yang terlalu teliti dalam filem Munafik 2, minum darah dan sebagainya. Okey. Oleh sebab itu, pengarah filem jika dia nak mengarahkan filem seram adanya unsur Islam, maka perlu bertanya kepada pakar agar ia tepat. Okey, walaupun adanya unsur realism yang tidak positif, contohnya adanya sihir, adanya hantu dan sebagainya, okey, dan elakkan daripada mempromosi konsep-konsep yang salah. Sebagai contoh, adanya kebangkitan roh selepas mati dan sebagainya, konsep yang salah. Kreatif, tetapi benda itu boleh elak daripada menyimpang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi terima kasih saya ucapkan, telah selesai perbincangan saya, kajian saya. Jadi sebarang persoalan ataupun tambahan boleh emailkan kepada saya ataribasi@gmail.com, dan juga saya sedang buat meneruskan kajian saya terhadap sastra Islam, terutamanya filem seram dan juga game seram. Boleh lihat di Facebook page saya, Atari Sastra Islam, dan juga YouTube channel yang sudah bagi di sini. Terima kasih kerana sudi mendengar perbincangan saya. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.